Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. Bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah supaya anda tak rugi, tak terlepas apa-apa video yang terbaru daripada Cikgu selepas ini. So, untuk video kali ini, Cikgu ingin kongsikan slide sambungan 5.1. So, hari ini kita masuk 5.2. Sains tingkatan 4 KSSM dengan tajuk pewarisan. Okey, tengok. Pewarisan dalam manusia. So, semua orang ni, okay. So, semua yang berbeza ni. Yang ni dengan rambut lain, dengan ada yang cerah, ada yang gelap, semua berbeza ni. Okey, tu adalah pewarisan kita panggil. Setiap anak mewarisi ciri-ciri tertentu daripada ibu bapanya. So, ciri-ciri anak tu dari mana? Daripada mak ataupun ayah dia sikit. Mak dia sikit, ayah dia sikit, lahirlah dia. Pemindahan ciri daripada ibu bapa kepada anak dikenali sebagai pewarisan. Okey, ni ciri. Ciri seperti jenis rambut, warna anak mata ialah contoh ciri yang diwarisi oleh anak daripada ibu atau bapanya. Ciri ini diturunkan daripada ibu bapa kepada anak melalui gen. Gen lah. Gen mengawal ciri tertentu dalam suatu organisma. Sepasang gen yang berada pada lokus ataupun kedudukan yang sama pada kromosom homolog akan mengawal satu trait organisma. Ni contoh ni. Ni kromosom, dalam kromosom ada DNA kat sini. Lepas tu ada gen. Gen yang kontrol. Ni warna rambut. Ni contoh. Okey. Lepas ni kita pergi. Apa dia? Fenotip, genotip. Pasangan gen yang berada pada lokal yang sama dikenali sebagai alel. Alel ni apa dia pula? Alel boleh hadir dalam bentuk dominan ataupun resesif. So, mungkin first time kamu dengar dominan ataupun resesif. Kita pergi kepada alel. Alel dominan akan mempamerkan ciri yang dikawalnya dan menutupi kesan alel resesif. Dominan maksudnya kuat lagi. Dia menonjol lagi ciri dia. Alel resesif pula hanya akan tunjuk ciri yang dikawal apabila alel yang dominan tak hadir. So, kalau dominan tak ada, baru dia menonjol. Yang ni. Oleh itu, ciri resesif hanya akan dipamerkan apabila kedua-dua alel adalah resesif. Alel dominan diwakili oleh huruf besar, resesif diwakili oleh huruf kecil. Misalnya T besar, ni digunakan mewakili tinggi. So, kalau T kecil, lawan dia. Tinggi lawan dia rendah. Contoh, cara nak tulis. Contoh alel dominan dan alel resesif pada kromosom. Ni. So, kalau yang ni ada pasangan dia A. Kalau A warna mata. Ni A besar, A kecil. Ni dominan. Ni dominan jenis darah. Okey. So, C warna rambut. D jenis rambut. So, yang sebelah ni huruf besar ni adalah dominan. So, yang ni adalah resesif. Ingat, huruf besar dominan, huruf kecil resesif. Ciri dan trait. Ada beza tak? Ciri ialah sifat ketara yang diwarisi dan ditentukan oleh gen seperti warna mata, warna biru ke hijau. Okey. Ni ciri. Kita nampak jelas. Trait pula ialah varian bagi ciri khusus yang membezakan antara individu. Okey. Ciri warna mata. Trait ni dalam lagi. Warna mata apa dia? Warna koko ke, hitam ke, biru ke. Tu contoh dia. Trait untuk warna mata. Ni.
hitam, coklat, warna biru. Dia detail lagi. Ingat, triad ni detail lagi. Ni triad dominant. Boleh gulung lidah, rambut hitam, cuping telinga bebas. Kalau resesi pula, tak boleh lawan dia. Tak boleh gulung lidah, rambut perang muda, cuping telinga melekat. Ni, resesif. Kita pergi kepada mekanisme pewarisan. Siapa dia pula ni? Gregor Mendel. Orang yang pertama menemui mekanisme pewarisan secara teratur dan mendalam. Mendel menggunakan pokok kacampi berbaka tulen dalam eksperimen beliau tentang kacukan monohybrid. Kacukan monohybrid ni melibatkan kajian tentang satu ciri pada satu masa sebagai contoh ketinggian. Apa dia? Tinggi ataupun rendah. Mendel melakukan kacukan antara satu pokok kacapi tinggi baka tulen dengan satu pokok kacapi kerdil yang berbaka tulen. Pokok tinggi berbaka tulen ialah pokok yang mempunyai genotip T besar ni, dominan. Dalam beberapa generasi sebelumnya. Pokok kerdil berbaka tulen ialah pokok yang mempunyai genotip T kecil dalam beberapa generasi sebelumnya. Ni. So yang ni T baka tulen ni huruf besar ni adalah dominan lah. Dominan. T kecil ni resesif. Inilah orang dia. Yang bertanggungjawab mencipta macam mana pewarisan ni secara teratur dia buat. Ni genotip. Yang sebelah kanan fenotip. Tu beza dia. Generasi pertama hasil daripada kacukan disebut generasi filial pertama. F1. Kita panggil generasi pertama. Filial pertama. Apabila individu daripada F1 dikacukkan, generasi filial kedua terbentuk. Genotip ialah maklumat genetik dalam sesuatu organisma. Maklumat genetik. Ingat, genotip ni maklumat genetik. Fenotip pula, ciri-ciri fizikal yang dipamerkan pada sesuatu organisma itu. Ciri-ciri. Ada contoh. Ni. Ada dalam buku teks kamu. Okey. So, contoh kat sini fenotip. Fenotip induk. Pokok kacapi tinggi berbaka tulen. Kacuk dengan pokok kacapi kerdil berbaka tulen. Tu fenotip. Okey. Genotip. Okey. So, bahan genetik dalam dia. Genotip ni. So, T besar, T kecil. So, proses membahagi apa dia? Meiosis kat sini. Dia pecah T besar sebelah kiri, T besar belah kanan. Macam tu lah. T kecil. So, buat bulatan dulu. 4 bulatan. Lepas tu, buat nak petak boleh. Senang. Buat 4 petak. Kotak ni. Lepas tu, ni cikgu selalu ajar nak murid cikgu. Ni. Mula-mula buat anak panah yang pertama. Okey. Bawah. Tepi. Okey. Habis. Bulatan pertama. Bulatan kedua. Bawah sini. Tepi dia. Okey. Habis pusingan pertama. Pusingan kedua. Start daripada belah kanan. Bawah. Silang. Okey. Sebelah dia. Bawah. Silang. Siap. Ni. Tolong praktis buat anak panah ni. Senang kamu nak jawab SPM nanti. Sekali lagi cikgu beritahu. Bawah tepi. Bawah. Bulatan kedua. Bawah tepi. Okey. Semua kena satu-satu semua. Okey. Second round daripada kanan pula. Bawah silang. Bawah silang. Siap. Okey. So, semua ada 2. So, macam mana nak isi? Tengok anak panah je lah. T besar. Tengok. T kecil. T besar. T kecil. T besar. T kecil. T besar. T kecil. So, kalau ada satu saja
Yang dominan, maksudnya fenotip dia dominan lah. Tengok, T besar. T besar mewakili tinggi. So, semua tinggi, 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 tinggi. So, kalau SPM dia tanya berapa peratusan, peratus yang tinggi. So, yang ni 100%. Dia boleh tanya nisbah, dia boleh tanya peratus. Untuk soalan macam ni. Okey, so tolong ingat, kadang-kadang SPM dia tanya proses apa, meiosis mula-mula ni, lepas tu yang ni persenyawaan. Okey. So yang ni lain pula. Kacuk, T besar, T kecil. T besar, T kecil. Dia ambil, kacuk. Lepas tu macam biasa. Pisahkan dia T besar belah ni, T kecil belah ni. T besar, T kecil. Lepas tu buat 4 petak, 4 kotak. Lepas tu buat anak panah. Ingat cikgu bagi tahu. Bawah tepi. Yang ni, bawah tepi. Bawah second round, bawah silang. Bawah silang. Baru isi tempat kosong tu. T besar, T besar. T besar, T kecil, T besar, T kecil. Dan T kecil, T kecil. So, dua ada huruf kecil ni, maksudnya dua-dua resesif ni, ini baru menonjol ciri dia. So, satu je kerdil. So, kalau dia nak nisbah, tiga tinggi, nisbah satu kerdil. Tiga nisbah satu. Macam tu. So, peratusan sama juga. 3/4 darab 100. Okay, kalau nak kerdil, peratusan 1/4 darab 100. 25%. Macam tu lah. Ni. Okay, kita tengok pula. Si bapa boleh gulung lidah. Si mak tak boleh gulung. So, si mak, si ayah macam mana anak dia? Anak yang lahir tu boleh gulung ke tak boleh? Okey, kita tengok. Kita guna yang ni juga. Mendel ni. So, pisahkan B besar belah kiri, B besar belah kanan, B kecil, B kecil. Buat 4 kotak. Lepas tu buat anak panah. Bawah tepi, bawah tepi. Bawah silang, bawah silang. So, kita akan dapat isi tempat kosong. Tengok anak panah je. B besar, B kecil, B besar, B kecil. B besar, B kecil, B besar, B kecil. So, semua anak yang lahir akan insyaAllah tak ada apa, boleh gulung lidah. Macam tu. So, nak tahu cucu dia pula macam mana? Tengok. Buat pula. Buat pula gambar rajah ni. Okey. Ni adalah fenotip anak filia pertama. Seorang lelaki dan perempuan mempunyai 46 kromosom yang terdiri daripada 44 autosom dan 2 kromosom seks. 2 kromosom seks tu itulah XX, XY. Kalau XY laki, XX perempuan. Lelaki mempunyai 2 jenis kromosom seks. Lelaki ni ada 2. X dan Y. Manakala perempuan mempunyai 2 kromosom seks XX. Macam itulah. Yang lelaki XY, perempuan XX. Selepas meiosis, sperma akan mempunyai separuh bilangan kromosom induk, iaitu 23 kromosom. Separuh. Kita 46. So, benih kita, gamet kita, separuh. So, berapa? 23. 23 tu dari mana? 22 tambah X, 22 tambah Y. So, yang ni untuk lelaki punya. Lelaki ada X dan Y. Okay. Perempuan pula, ovum juga mempunyai separuh sahaja. Iaitu 23 kromosom. Perempuan macam ni je. 22 tambah X. So, anak lelaki ni lebih kepada mana benih dia? Genetik dia daripada mana? Keturunan mana? So, ambil daripada ayah dia. Okay. So, Y ni penting ni. Y ni daripada si ayah. Jantina anak bergantung pada jenis sperma. Ni yang cikgu bagi tahu tadi yang mensenyawakan ovum. Jika sperma X 22 tambah X, okey, disenyawakan ovum 22 tambah X. So, jantina anak yang terbentuk ialah perempuan. Iaitu 44 tambah XX. Okey, kalau anak lelaki pula, jika sperma 22 tambah Y,
Mensenyawakan ovum 22 tambah X. So, jadi jantina anak tu 44 tambah XY. So, jadi anak laki. Ha. Okay, ni contoh dia. Ni si induk mak, si ayah 44 tambah XX. Yang laki 44 tambah XY. Okay. So, mengalami proses meiosis, sperma ada dua lah, 22 tambah X ataupun 22 tambah Y. Yang si mak ni satu je, 22 tambah X. Okay, kita tengok gambar rajah ni. Okay, si bapa 44 XY, si mak 44 XX. So, dia pecah dua. Proses meiosis, gamet 22 tambah X, 22 tambah Y. Separuh. Ambil X sebelah kiri, Y sebelah kanan. X sebelah kiri, X sebelah kanan. So, apa yang kita perlu buat sama sahaja konsep dia. Buat 4 kotak. Di bawah bulatan ni, garis je. Bawah, tepi. Bulatan kedua, bawah, tepi. Second round, bawah silang. Yang kedua, bawah silang. Isi tempat kosong. Tengok anak panah sahaja. So, kita akan dapat 2 anak perempuan, 2 anak lelaki. So, kita boleh cakap, berdasarkan rajah di atas, kebarangkalian untuk mendapatkan jantina anak lelaki atau perempuan pada setiap kehamilan adalah 50%. 50-50. Kita tak boleh cakap, ni anak lelaki ramai, adik-beradik lelaki ramai, mesti lelaki. Tak boleh. Setiap jantina lelaki ataupun perempuan, kebarangkalian dia 50-50. 50%. Okay. Wallahualam. So, setakat itu saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dengan tajuk akan datang 5.3 mutasi. Wallahualam. Assalamualaikum.